Assalamualaikum and hi. Welcome back guys. Welcome back to my channel. Hari ini saya nak share dengan you all mengenai tajuk inflation dan cara-cara kita nak berhadapan dengan inflation. Terlebih dahulu, for those yang dah subscribe my channel, thank you so much. And for those yang belum lagi subscribe, feel free to hit that like button and subscribe. Inflation. Apa yang kita faham mengenai inflation itself? Inflation ni bermaksud kenaikan harga barang ataupun perkhidmatan dalam beberapa tempoh. Sebagai contoh, saya nak bagi contoh dekat sini. Contoh, masa kita kecil-kecil dulu, kalau kita makan roti canai, sekeping kita boleh dapat 60 sen. Tapi sekarang you tengok, sekarang harga roti canai majoriti dah naik jadi RM1.2. And even ada serta tempat pun yang harga sekeping roti canai pun dah jadi RM2. Contoh lain, contoh dulu kita minum kopi O ataupun plain coffee hitam yang biasa, secawan adalah harga dalam kurang lebih 80 sen. Tapi sekarang majoriti you boleh tengok dekat kedai-kedai minuman harganya dalam RM1.5 and even ada yang RM2. And contoh lain, last time contoh kalau kita makan nasi yang berlauk, contoh sepinggan nasi dengan 3 lauk kita boleh dapat pada harga RM4 ataupun RM5. Sekarang majoriti kalau you makan nasi dengan 3 lauk, kalau tak 8 ke RM9 ke RM10 macam tu. So itulah yang dikatakan inflation, kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Okey, di sini saya nak share dengan you all mengenai 4 tips cara kita nak berdepan dengan inflation. Nombor 1 yang paling penting adalah manage your financial. So, bila you dah terima gaji setiap bulan, sila list down, tuliskan komitmen you yang wajib you bayar every month. So, senang nanti you nak buat calculation. Sebagai contoh, setiap bulan you nak kena bayar rumah, taska anak-anak, makan, minum, bills, kereta dan sebagainya. And you list down segala expenses tersebut dalam satu buku. Bila you dah tulis dalam satu buku, you boleh kenal pasti yang mana nanti keperluan bulanan tersebut. So you akan tahu balance duit yang tinggal. So senang nanti you nak arrangekan balance duit yang ada di tangan you. Tips number 2 adalah invest dalam membeli buku, which is buku-buku yang berkaitan dengan pengurusan kewangan ataupun perniagaan ataupun pelaburan. Bila you dah start mencari buku-buku yang berkaitan, so ilmu terhadap pengurusan kewangan you akan bertambah better. So lepas ni senang you nak manage you punya duit dan tahu macam mana nak manipulate you punya duit. Maybe you boleh buat perniagaan dan pelaburan dan sebagainya. Semuanya bermula daripada ilmu yang you belajar daripada buku. And buku you boleh dapat, tak kisahlah yang murah ke, yang mahal ke, tak kisah, yang soft copy, yang hard copy, you boleh dapatkan dari mana-mana kedai-kedai buku ataupun sekarang pilihan banyak. You boleh beli dekat online dan sebagainya. Yang penting tambahkan ilmu dalam pengurusan kewangan. Tips number 3. Tips number 3 is hiduplah di bawah kemampuan. Sebagai contoh, gaji bulanan you adalah 5K sebulan. So lepas you buat calculation dengan gaji you, so kalau boleh you hiduplah di bawah. Sebagai contoh, 4,000 sebulan, macam orang gaji 4,000 sebulan. So dari segi perbelanjaan you tu, you punya expenses you kena kawal lah. Sebagai contoh bab kereta. Sebagai contoh, let's say you mampu pakai kereta yang bayaran bulanannya 2,000. So sebagai orang yang bijak, you belilah kereta yang di bawah 2,000. Sebagai contoh, if you nak beli contoh MPV car untuk family you, you janganlah beli yang 200k ataupun 300k. Belilah yang dalam range yang you mampu. Dari segi bulanannya dalam 1,000 lebih. Yang penting keluasannya sama, yang penting keselesaan pun sama, yang penting mesra poket. Contoh lain adalah
Okay, kalau you biasa shopping dekat kedai-kedai yang mewah, maybe sekarang you boleh start shopping dekat kedai-kedai biasa yang sebagai contoh baju-baju. Sebagai contoh, sebelum ni you beli baju-baju yang mahal, contoh 100 lebih ke 200 ke. So sekarang you boleh beli baju-baju yang berharga maybe dalam berpuluh ringgit, kualiti pun not bad. Tips nombor 4, number 4. Tips ni yang terlalu penting juga, which is you laburkan extra money yang you ada tadi dalam pelaburan yang ada dekat luar sana tu, which is pelaburan yang legit ataupun pelaburan yang sah di sisi undang-undang dan patuh syariah. You laburkan di tempat yang you rasakan you dapat return on investment lebih besar daripada kadar inflation. Sebagai contoh, sekarang kadar inflation dekat negara kita dalam 4% contoh. So you cari pelaburan yang mendatangkan pulangan yang better than inflation tersebut. For sure lah, dalam channel saya ni saya akan lebih emphasize dalam pelaburan saham. Pelaburan pun okey juga, tapi my channel akan lebih emphasize, lebih mengajak audience untuk melabur dalam pelaburan saham. Yes, betul, dalam pelaburan saham ini kita akan deal dengan risiko, tapi dengan adanya ilmu yang kita ada, kita dapat kurangkan risiko dan maksimalkan profit. Kalau let's say, kalau you pilih counter yang bagus, fundamental yang bagus, technical yang cantik, you boleh hold counter tersebut sehingga you earn the profit better than the rate of inflation itself. Okay, thank you so much for those yang dah watching my videos, and I hope this video will give something to you. If you like this video, don't forget to hit the like button, leave your comment below, and don't forget to subscribe. Thank you so much for listening. Happy investing, guys. Bye bye.